Jiran ni ada jiran 3 jenis. Adik-adik kena tahu. Pertama, jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia bersaudara dengan kita dan dia beragama Islam, duduk kawasan kejiranan. Dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai saudara, hak sebagai seorang Islam. Jiran 2 hak, dia bukan saudara tetapi dia Islam, duduk kawasan kejiranan kita. Dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan yang satu lagi bukan saudara, bukan Islam, tapi duduk di kawasan kejiranan kita. Dia ada hak sebagai seorang jiran. Jadi hari ni kalau nak ajak yang bukan Islam pun boleh datang, tak ada masalah. Contoh, kita buat makan-makan. Ada makan tak lepas ni? Dan lapar dari tadi tak makan ni. Jangan angguk-angguk ya, ada tak? Okay. Kalau tanya orang tua-tua ni, cerita orang ni, tanya cerita orang, senang orang tahu. Kalau tak ada, pergi order. Adalah saja ya. Kan? Jadi makna kata jiran, walaupun dia not yet Muslim, dia belum Islam lagi, tak apa. Ajak dia, kadang-kadang bila datang, dia tengok kita pun ajak dia, dia rasa seronok. Dia nampak, oh baguslah agama Islam ni. Alhamdulillah. Dia ajak semua orang, tak kira apa pun datang. Ada seorang YB dekat Simpang Renggam, Cina. Dia datang semua majlis rasmi orang Islam ni. Maulud datang, Isra Mi'raj datang, YB ni. Dia bukan datang time penyampaian cenderar hati, ceramah pun dia dengar. Payah nak jumpa YB Cina macam tu. Dia dengar mula-mula sampai habis. Dan imam Masjid Simpang Renggam kata, dia ni minat dengan Islam Ustaz, kata. Ya lah, dia minat betul. Banyak dia tanya. Dia tunggu masa nak masuk Islam ni, kata. Nampak? Dia berucap sebelum saya ceramah, dia berucap masa tu meraihkan bakal-bakal haji saya ceramah tahun lepas. Kita mendoakan kepada semua jemaah haji, mudah-mudahan pulang membawa pulang haji yang mabuk tu. Apalah mabuk pula sebut ni. Saya pun masa saya ceramah saya betul bukan mabuk dah, mabrur katakan. Tapi mana dia nak mencuba, nampak tak? Ya. Tu sebab kita kena baik satu dengan yang lain. Nabi sendiri buat baik dengan jiran dia. Walaupun jiran dia berbangsa Yahudi, Nabi biasa kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah supaya dapat bagi sikit dekat jiran-jiran dia. Termasuk jiran dia berbangsa Yahudi. Jadi kena ingat ya, perempuan kalau masak lebihkan kuah, itu pun sunnah Nabi. Bila lebihlah kuah kau masak, sunnah Nabi, dapat pahala. Lebih kuah kau masak, senang nak hirup, itu kira mentah darah lah. Baik ya. Sunnah Nabi macam-macam. Tu sebab ikut Nabi paling senang. Ya, ikut Nabi paling senang. Akhlak Nabi yang kita nak ikut. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta ibu bapa, cinta mak ayah kita. Bila sebut cinta mak ayah, termasuk juga kasih orang muda ni kepada mak ayah orang lain pun kita kena hormat, sayang juga. Sebab dia orang ni ganti mak ayah kita bila dah tak ada. Tu sebab hari ni bila arwah abah saya dah tak ada, bila saya balik kampung mak saya ke kampung Pancu Parui tu, saya pergi semayang maghrib sana, saya akan cakap dengan pakcik yang kawan-kawan arwah abah saya yang masih ada, cik lepas ni jom kita layan sup ekor, ajak dia makan, belanja dia makan, niatkan pahala untuk arwah. Itu kaedah Nabi dah ajar. Kalau mak ayah dah tak ada, berbuat baiklah pada sahabat dia. Tentu cara. Kalau kita balik kampung, mak kita dah tak ada, kawan-kawan mak kita ada lagi tak? Ada, pergi cari. Assalamualaikum cik, salam, siapa ni? Nyalah anak gayah. Gayah mana? Macam tahu gayah mana, dengan kawan cik lah. Apa hal ni ni nak bagi boreh, bagi topung, bagi ni untuk cik. Ya Allah, makasih lah. Duit tak ada kok. Bagi duit. Duit tanya kat duit tu bagilah. Nampak baik. Kan? Kemudian cinta kepada ummah, cinta masyarakat kita. Tu cerita tadi jangan kita. Jangan nak gaduh-gaduh. Kita baik antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya cinta kepada kecemerlangan, nak berjaya. Kasih orang muda kepada ilmu, nak kena tuntut ilmu. Tuntut ilmu biar kita ada ilmu. Tak ada ilmu payah kita. Ke tepi, ke tengah, ke depan, ke belakang, semua orang tak nak. Tetapi kalau ada ilmu, kita boleh ke mana ya? Macam kisah yang tu. Yang kisah yang padri ajak berdebat tu. Mana dengar tak? Ni kisah ni dekat negara jauh ni. Padri tu dia ajak berdebat. Dia ajak orang kampung Bunga Raya nama dia.
Dekat belah-belah ni, negara ni, belah-belah Afrika sana nak, hujung jauh lagi. Dia memang kerja mencabar. Siapa nak berdebat dengan aku? Semua nak lawan dengan dia, semua tak berani tau. Sebab semua kalah dengan dia. Profesor media, doktor pakar, doktor semua kalah dengan dia. Doktor falsafah semua kalah dengan dia. Akhirnya sampailah ke satu kampung Bunga Raya ni. Siapa nak lawan aku? Akhirnya seorang budak, dia mengembala kambing. Dia kata, aku nak lawan. Orang kampung, kau gila nak lawan dia ni, handal mana pun nak kalah. Biarlah aku nak lawan juga. Sampailah ke kampung. Malam tu semua berkerumun ke rumah budak ni, semua mujuk dia, janganlah, kau janganlah, biarlah kalah dah tentu, menang belum tahu. Ya Allah, janganlah, biar. Siapa nak lawan? Kau tak berani kan? Biar aku lawan. Rupa padri tu ke rumah tak lalap tidur. Sebab belum pernah lagi yang lawannya budak gembala kambing. Biasa yang lawan ni semua yang pakar-pakar, yang ada ilmu tinggi-tinggi. Budak ni kan silap-silap, dia cakap pun dia tak faham tu. Dia risau, tak pek tidur dia. Besok tu bila nak lawan ni, mari kita mulakan pertandingan. Nanti dulu. Padri tu cakap. Kenapa? Budak tu marah. Kita ubah pertandingan. Apa hal? Nanti kan kau cakap aku tak faham, aku cakap takut kau pun tak faham. Habis macam mana? Kita pakai bahasa isyarat. Budak tu cakap, elok benar pakai bahasa isyarat. Dan pun tak payah-payah nak cakap. Dia pun mulakan pertandingan. Padri tu pun tunjuk macam ni. Budak tu pun jawab, Padri tu balik, 3. Dia pun jawab, mana? Padri tu baik macam ni, dia kata, ya nampak dia. Lepas tu dia keluarkan tongkat, dia keluar tongkat macam ni, dia rampih tongkat tu, dia patah dua, lari Padri tu. Menanglah budak tu, diisytiharkan sebagai pemenang. Padri tu penyokong-penyokong semua kerja dia. Sampailah ke penghujung kampung. Balalah, apa hal tuan? Hui. Dia kata, hebat budak tu, nampak macam tu. Kenapa tuan? Cuba tuan cerita. Kau bayangkanlah, bila aku tunjuknya, aku kata Jesus. Dia kata, tak. Allah Muhammad. Handa budak tu. Aku pun tunjuklah, 3. God, Jesus, Mary. Dia kata, tak. Ni rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya malaikat, kitab, Al-Quran, qada dan qadar, kiamat. Sebut, handa budak tu kau sana. Memang handa. Lepas tu aku cakap, aku akan sebarkan dakwah aku kepada seluruh umat Islam satu dunia. Dia kata, aku akan pertahankan. Aku keluar tongkat, aku kata aku akan goncang-goncangkan kesatuan Islam. Dia kata, tak. Dia ambil, dia akan patahkan. Tu aku lagi tu. Akhirnya semua setuju budak ni hebat. Rupa-rupa kat kampung semua merayakan kemenangan budak tu. Semua tanya, macam mana kau boleh menang? Itulah, kita kena berani. Macam mana kau boleh menang? Itulah, aku ingat susah sangat. Rupa senang ya. Macam mana kau boleh menang? Senang ya. Masa mula dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak sekor kambing aku. Aku cakap jangankan sekor, 2 ekor aku boleh bagi. Bila dia tunjuk macam ni, dia nak 3 ekor, aku ganda jadi 6 ekor aku bagi. Tapi bila dia dah sampai sekandang nak ni nampak apa tu? Dia bawa aku tungkek nak khabar tadi nak main bahasa syarat, ni nak pukul-pukul apa hal aku patahan lagi dah. Bukan susah mana. Itu bukan sebab ilmu, tu menang nasib namanya. Tu menang nasib. Itu sebab Jadi makna kena ada ilmu, kena belajar. Sebab apa? Memang dalam hidup kita ni 3 benda Allah Ta'ala akan tanya. 3 benda Allah Ta'ala akan tanya. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Bila tanya tentang nikmat, nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat umur. Umur kau berapa tahun hidup? Macam mana kau habiskan umur kau tu? Apa yang kau buat? Ya Allah, aku dulu masa banyak aku habiskan masa aku sia-sia. Umur 20 tahun aku bekerja. Kemudian umur 50 tahun, umur 40 tahun, 30 tahun barulah nak hadir majlis-majlis ilmu. Termasuklah ceramah kasih orang muda, ya Allah. Masa tu kau kat mana duduk? Tapi longkang, ya Allah. Itu bukan orang sini tau, tempat lain saya cakap ni. Ni contoh. Duduk pun belakang-belakang duduk, contoh. Semua Allah Ta'ala tanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat apa? Nikmat muda. Tu sebab kasih orang muda nak cerita hari ni.
Muda kita jangan disia-siakan. Jangan kita muda hanya sekali je. Memang betul. Sebab sekalilah jangan kita sia-siakan. Adik-adik, tuntut ilmu setinggi mungkin. Sebab itu je nak menyelamatkan diri kita pada hari ini sebenarnya. Tak ada ilmu, susah hidup kita. Kita nak harap nasib macam budak gembala kambing tadi bukan selalu dapat. Itu sebab kena belajar daripada kecil. Dan bertuahlah kita berada dalam negara kita. Peluang belajar sedemikian banyak. Kan? Boleh belajar. Sampai murid-murid tua pun boleh belajar. Kan? Tengok adik-adiknya yang tahfiznya. Nampak tak? Allahu Akbar. Seronok. Sajuk perut abah. Walaupun abah tak mengandung dengan dia. Tengok, nampak tak? Budak-budak tahfiz tu kan senang. Nampak tak? Itu bukan lelap tu dah. Dia zikir. Tahu? Janganlah biar jangan kau gagah budak tu. Biar dia tidur. Biar dia zikir. Silap. Betul. Kan? Dia penceramah lah ambil ni baik channel. Ada satu ceramah tadi kat Sanun kan. Baik channel. Tapi itulah ni. Kan? Peluang kita belajar. Syukur dengan nikmat yang ada. Kemudian yang ketiga, nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat yang ketiga selepas nikmat muda, Allah Ta'ala akan tanya nikmat harta. Ke mana kita belanjakan harta kita? Harta yang kita ada, kita manfaatkan atau tidak? Itu sebab dulu lepas zaman sahabat ada seorang nama Khalid. Khalid ni dia bawa balik duit 200,000 dirham. Bila bawa balik 200,000 dirham, isteri dia tanya, "Kenapa kau bersedih wahai suamiku? Macam mana aku tak sedih? Aku bawa 200,000 dirham." Tertanya-tanya dalam kepala aku, macam mana kalau Allah Ta'ala tanya aku besok, pertanggungjawabkan harta aku ni, setiap dirhamnya Allah Ta'ala akan tanya. Maka lepas tu isteri dia kata, "Jangan kau bimbang wahai suamiku." Isteri dia pun panggil fakir miskin, anak-anak yatim, ibu tunggal, semua datang. Bila datang bagi seorang sikit, bagi. Akhirnya habis. Barulah tersenyum suami dia, "Alhamdulillah, kau telah membantu aku." Rupa sampai sekarang tau, kalau lelaki dia masalah tak tahu macam mana cara nak belanja duit tu, insya-Allah orang perempuan boleh tolong. Sampai sekarang. Kan? Orang perempuan ni lain kehebatannya. Lelaki belum cucuk senarai dah siap. Betul. Kan? Jadi bukan orang perempuan sini dah, topik lain. Allah Ta'ala akan tanya tentang harta kita. Kita sedekah ke tidak? Ingat tak orang susah? Ini lalu tabung lolap. Lalu tabung senyum. Senyum ni hanya untuk orang, bukan untuk tabung. Untuk orang senyum, dia senyum balik. Tapi tabung senyum dia tak balik dah. Macam tu ke dah? Masuk duit banyak. Siapa yang rasa-rasa nak menyumbang, nak ikut saya, insya-Allah bulan 9 ni, kalau belum lagi lah raya besar tu, boleh ikut saya 3 sampai 6 September. Siapa nak ikut, jom kembara korban di Kemboja. Hari raya haji ke-3 sampai raya ke-6. Siapa nak, jom. Untung-untung dapat sebilik yang lelaki. Kau jangan berangan orang perempuan. Kan? Cik perasan betul kan. Jadi ingat yang susah. Sebab bila saya pergi Kemboja dulu, saya teringat rupa-rupa kesusahan orang Kemboja ni. 30-40 tahun Malaysia dulu. Dia nak makan daging, tunggu kita bawa daging. Dapat daging korban, dia tak ada peti ais pun, disidai kat pagar. Nak makan kena siap-siap dulu. Tu sebab kita banyak kalah ingat orang yang susah. Ingatlah orang-orang ni, anak yatim. Nampak anak yatim, bagi galakan. Jangan kita bersedih pula tengok budak. Bagi galakan ke anak yatim. Simpan kita punya sedih tu. Nak, kau ni beruntung nak, cakap dengan anak yatim. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala pilih kau ni macam Nabi kita. Nabi kita anak yatim, kau anak yatim. Kalau Nabi kita boleh berjaya, maka kau pun boleh berjaya. Macam tu cakap. Ni dibantai melulung. Sabarlah dik. Jadi anak yatim ni susah. Langsung meraung budak tu sekali. Ya? Berenang-renang di tasik sini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini, belum minta air dah dapat. Diri langsung. Banyak betul minum air kosong malam ni. Mesej sampai. Itu penting. Itu mustahak tu. Itu mustahak. Jadi mana nak makin comel, dia tanya, ada makanan tak?
Kan, adalah ni insya-Allah tak ada hal tu dah. Tak ada hal. Jadi bila sebut tentang sedekah, ingat orang yang susah. Ingat orang susah. Adik-adik, walaupun kita ni masih muda, kepada belia-belia, walaupun kita masih muda, gaji tak seberapa, sumbang ikut kemampuan kita. Nampak orang susah, kita boleh bantu RM1 lah, boleh bantu RM5 lah. Kalau tak boleh mampu bantu dengan tenaga kita, bantu dengan tenaga. Ini tak, bila time gotong royong surau, buat hari Ahad nak bersihkan surau, yang datang muka yang sama. Yang paling best bila ajak di BKL. Mana tuan wakil di BKL mana? Tanyalah orang di BKL. Waktu time gotong royong kan, dia dah jadi royong gotong. Ramai yang datang ambil gambar balik. Sudah yang gotong royong orang di BKL. Dia bergambar perang cangkul. Waktu upload status, Alhamdulillah selesai gotong royong ini. Nyampah tengok kan. Ni saya tahu orang yang cakap ni, bono ni berlaku kat semua tempat kecuali Taman Bunga Raya. Topuk sikit, topuk sikit. Makna dia pun terfikir tadi, yoko. Orang dulu kalau gotong royong dia akan buat sama-sama. Sebab nak guna taman kita nak jaga sama-sama. Tu sebab kerjasama, nampak tak? Ya, itu yang ketiga, nikmat yang ketiga iaitu nikmat harta. Yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, pertama kita manfaatkan ke tidak, yang kedua kita sebar panjangkan pada orang lain ke tidak. Itu dia. Macam hari ni kita dapat dah ilmu yang baik, manfaatkan ke tidak. Yang kedua kita sebarkan tak pada masyarakat, pada ahli keluarga kita paling kurang. Dapat ilmu agama, dengar ceramah dekat masjid kat surau, balik rumah bagi tazkirah. Malam ni jangan keluar, lepas maghrib ada tazkirah di rumah kita. Anak pun tanya, siapakah yang akan menyampaikan tazkirah itu? Abah. Tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kau. Abah itulah bagi tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kepada isteri-isteri. Nampak? Ni ustaz dia cakap ni, bukan abang sebut ni. Kepada isteri, jadilah isteri yang taat. Jangan tinggi suara pada suami. Aku faham. Faham tak? Asyik perempuan ni suami tak ada. Belum lagi. Kepada anak-anak jangan dahaka. Ingat, jangan dahaka pada kedua ibu bapa. Faham bah? Kepada suami pula, sempurnakanlah hak kamu sekiranya kamu diberikan peluang. Nampak tu? Dia benda-benda macam tu dia. Wah, asal dia benda yang berhak kat dia. Contohlah kan. Contoh macam tu lah. Maknanya sebarkan benda-benda baik kita sampaikan. Barulah dakwah tu sampai dalam keluarga kita. Tu yang pertama dari segi nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Kita semua ada amanah. Amanah ni semua ketua ada amanah. Daripada ketua bahagian, ketua cawangan, termasuklah ketua kampung, ketua taman, kursi taman duduk, kursi KRT, termasuk juga ketua lorong, pengurusi persatuan ibu tunggal, pengurusi persatuan kasidah berzanji, pengurusi persatuan apa, pencen, tak kisahlah, semua persatuan itu semua ada amanah nak kena jaga. Surau ada amanah kalau AJK surau, tabung surau tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, contoh. Jadi itu semua ada amanah yang kita nak kena jaga. Itu sebab yang paling senang, azam yang paling baik. Selalu saya sebut, azam yang paling baik tahun 2017 ni apa? Azam yang paling baik adalah ingat mati. Itu ya. Yang muda-muda, kasih orang muda, tak kira muda, tak kira tua, semua kena ingat mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Betul atau tidak? Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Cuba tengok yang suami isteri naik kereta, tiba-tiba dihimpap kat tiang, meninggal serta-merta. Anak yang pun tak sangka, itulah lambaian terakhir dia melihat mak ayah. Yang peristiwa budak naik basikal baru di JB tu, mak ayah pun tak sangka, rasa anak dah tidur. Tiba dengan anak macam, tak ada lah dia, dalam bilik, tengok bilik memang tak ada. Tak sangka, Allah Ta'ala tak kira kalau nak cabut nyawa ni bila-bila masuk. Ada orang tu elok berjalan-jalan, bam, jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Dia dah jatuh dalam lubang, dalam botol, orang ingat dia mati, orang tarik pakai tali sampai atas, rupa pengsannya. Bila dia terjaga, orang semua puji, handa bang, handa macam ni. Dia bangun, kenapa? Abang jatuh dalam lubang tu, dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati.
Tadi jatuh tak mati? Mati sebab dia terperanjat tengok lubang tu. Makna kata kerahsiaan takdir, tak kira bila-bila masuk kita boleh mati. Kalau ingat mati politik tentu okey. Orang tak menipu dah. Kalau ingat mati orang kan jaga amanah dia elok-elok. Betul tak? Ingat mati dia akan jadi suami yang terbaik dengan hayat yang ada. Isteri pun akan jadi isteri yang baik tanpa jadi seorang yang loudspeaker. Tak payahlah. Orang perempuan dekat sini memang nampak lambut. Assalamualaikum. Datuk dah makan belum? Lambut. Balik rumah kan, dia dah buka tudung. Kamang. Dia pakai baju binatang. Baju kelawar. Mulalah cari habitat. Sampai ke mulalah dia menjelma loudspeaker. Pagi mandi. Astagfirullahalazim. Satu lorong dengan suara tu. Golak budak tu tinggal omak Mangio